Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kawan-kawan Facebook yang masih lagi tak tidur waktu ini, lambat tidur. Hari ini berapa bulan? 12 Oktober. Pukul 12 menghampiri 12.30 pagi. Terima kasihlah kawan-kawan yang masih lagi sudi-sudi untuk sembang-sembang sebelum kita tidur pagi ni. Ya, Kak Haji, ada Kak Haji situ. Siapa tu? Zulhaq Zain, Romeo Lee, Albert Q, Ahmadin Raja, Kapal Selam. Kapal Selam pun ada ya. Awal pagi ni Amin Tajuddin, Ram Kamalia di Kota. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam. Rajani Said, salam saudara Wan. Fauzuddin, apa cerita lewat malam live ni? Ada berita barang baik? Ada berita barang baik ke katanya ya? Ada cerita barang baik ke katanya ya? Zulhaq Zain, okey, Waalaikumsalam, terima kasih. Tak ada apalah ya, saja-saja sembang awal pagi. Orang tak buat live awal-awal pagi ni kan, nama pun sembang sebelum tidur. Jadi kita layan je lah kan, nak sembang-sembang. Kalau ada soalan-soalan yang boleh saya jawab, saya cuba jawab lah kat sini kan. Mana sempat saya baca. Siapa lagi tu? Yo Azim, Amin Tajuddin ya. Ramai juga yang tak tidur ni waktu macam ni. Cerita politik yang perkembangan terbaru, tidak ada apa yang menarik sangat ya. Dan juga tidak ada kejutan yang boleh kita kongsikan dengan kawan-kawan. Kejutan yang baik ke ataupun tak baik. Cuma saya boleh katakan bahawa seperti mana yang kita ketahui, Presiden UMNO telah pun mengemukakan surat kenyataan media mengatakan bahawa UMNO ingin membuat gencatan senjata katanya ya. Muhammad Faiz Abdul Mukhti, Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih. Gencatan senjata dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Itu surat daripada Presiden UMNO lah ya. Kita pun tak tahu sama ada itu adalah kenyataan Presiden tanpa melalui Majlis Kerja Tertinggi, kerana kita difahamkan mesyuarat Majlis Tertinggi dah beberapa kali ya ditangguh-tangguh dibatalkan ya. Tapi akhirnya kenyataan media yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO, mungkin satu kenyataan yang sah lah ya daripada parti UMNO itu sendiri, yang mengatakan bahawa gencatan senjata hendaklah dilakukan. Tidak ada lagi cerita pasal politik, hendaklah menyokong Kerajaan Perikatan Nasional sehingga habis COVID. Tumpukan kepada COVID. Itu dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh Zaid Hamidi. Okey, Rajani Said, kita dari Sabah berkurung siang malam kat rumah sebab Sabah PKPB. Layan live YouTube je lah, apa pun tetap sokong Tusni Ibrahim. Okey, terima kasih Rajani Said. Bukan saja di Sabah, di Selangor dan juga wilayah pun PKPB juga ya. Selepas pada isu Anwar Ibrahim ni, tiba-tiba saja Selangor dan wilayah kena PKPB, nak buat macam mana kan. Jadi nak segala urusan di istana pun di-delay, tangguh ya. Pergerakan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun terbatas untuk bertemu dengan beberapa pihak yang sepatutnya beliau bertemu ya. Muhammad Razali, terbaik tuan katanya. Idrah Imite, betul tak ya? Lawan tetap lawan. Okey, Jasni Ahmad Tajuddin, kawan-kawan, Bangi masih segar katanya. Okey. Bangi Selangor ya. Juga terlibat dengan PKPB. Okey, Muhammad Fauzi Abdul Aziz, PKR sampai mati apapun yang terjadi katanya ya. Itulah semangat yang kita nak daripada penyokong-penyokong PKR, penyokong Pakatan Harapan ya. Kerana kita punya cukup kata lawan tetap lawan kan. Sama ada kita berjaya ataupun kita gagal, perjuangan ini haruslah diteruskan sehingga kita mencapai apa yang kita inginkan kepada negara kita. Asma Joakim ya. Okey. Saya sambung balik, surat yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO itu adalah surat bagi pihak parti UMNO ya. Jadi ramailah juga yang melata, yang terkejut ya. Dengan surat itu, adakah move Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tergencat ataupun tergendala
dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO. Muhammad Faiz Abdul Mukhti, Singapura jelas siaran katanya. Okey, terima kasih Muhammad Faiz mengikuti perkembangan politik di negara kita. Agak pelik ya, Muhammad Faiz ya. Singapura okey, tapi di Malaysia ni masalah jugalah kan. Perdana Menteri yang tak dapat sokongan masih lagi nak mengekalkan jawatannya ya. Sibuk dengan tawaran, jual beli dan sebagainya. Apatah lagi ada peluang pula ya, delay ya. Jadi delay ni masalah sekarang ni ya. Proses untuk peralihan kuasa sebenarnya lebih kepada mengatasi masalah masa ya, masa yang panjang, yang delay. Sepatutnya proses boleh diselesaikan pada minggu lepas, tapi nak macam mana kan, dah kerajaan kata PKPB, istana tidak boleh nak teruskan proses ya. Jadi kita tak boleh nak katalah ya, adakah PKPB ni ada kaitan dengan Datuk Seri Ibrahim atau sebagainya. Tetapi yang jelasnya sewaktu PKPB ini, maka keluarlah arahan sewaktu kes isu Datuk Seri Ibrahim ini, maka tiba-tiba ada PKPB kan. Salihin Ibrahim terbaik abang katanya. Okey, terima kasih. Sidi Saif steady warih. Tak tidur lagi ni kan. Sidi Saif. Okey, surat itu sebenarnya memang tidak memberi apa-apa kesan pada move Datuk Seri Anwar Ibrahim. Amir Sharifuddin Gombak clear katanya. Wah, orang Gombak okey ya. Macam mana ahli parlimen Gombak? Okey ya. Jadi ramailah ya yang rasa ada separuh tu rasa macam kecewa, rasa down apabila membaca kenyataan daripada Zaid Al-Hamidi mengatakan UMNO akan meneruskan sokongannya kepada Perikatan Nasional ya. Tapi sebenarnya yang kalau kita fahami isu ini ya, kita fahami sebagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut bahawa proses untuk mengangkat beliau ataupun sokongan terhadap beliau untuk menjadi Perdana Menteri, untuk mengambil alih tampuk pemerintahan negara ini adalah proses yang hanya berurusan dengan individu ataupun ahli-ahli parlimen ya, sama ada UMNO, daripada PAS, GPS, warisan, malah pejuang sekalipun ya, itu adalah prosesnya ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menyatakan bahawa beliau mengadakan kerjasama ataupun mengharapkan parti-parti untuk menyokong beliau ya. Beliau cuma mengharapkan sokongan di beberapa individu yang terdiri daripada ahli-ahli parlimen, walaupun daripada UMNO, PAS ataupun ahli parlimen bebas ataupun daripada GPS. Jadi mana-mana parti yang buat statement menyatakan tidak sokong ataupun membuat statement bahawa partinya tidak terlibat ya, itu ada di luar daripada apa yang difikirkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, daripada Nasir Ibrahim katanya sokongan dari Patriot individu. Okey. C4, salam reformasi. Apa yang nak diharapkan pada UMNO katanya? Apakah ada sisa-sisa kemanusiaan pada diri mereka? Itu kata C4. Muhammad Fauzi Abdul Aziz, PRU15 menang jemin habis-habisan di Gombak. Itu saya suka dengar kan. Dan itulah yang kita akan usahakan insya-Allah ya. Gombak tidak ada masalah kerana orang Gombak kenal siapa Azmin ya. Selama ini beliau dapat sokongan di Gombak pun kerana atas logo Parti Keadilan, bukan atas badan tubuh beliau sendiri ya. Okey. Fauzi Ahmad Rafi'i, hope for the best and never ever give up hopes. Terima kasih Fauzi Ahmad Rafi'i. Nasir Ibrahim sokongan dari Patriot. Okey. Terima kasih. Nampaknya masih ramai lagi teman-teman kita yang mempunyai semangat yang tinggi ya, keyakinan yang tinggi kepada usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa yang boleh saya katakan bahawa jaminan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri ya, kepimpinan yang berada di dalam Parti Keadilan khususnya, mereka menyatakan bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Zaid Al-Hamidi ini tidak memberi kesan kepada apa yang telah dirancang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Dan Zaid Al-Hamidi hanya mengeluarkan kenyataan bagi pihak UMNO kerana kemungkinan atas tekanan ya. Maklumlah baru-baru ini kita difahamkan ada tekanan kepada beliau, jadi beliau terpaksa mengeluarkan kenyataan untuk melegakan sedikit ya. Seolah-olah UMNO ini prihatin dengan masalah COVID ya.
dan nak menghilangkan keadaan dalam politik, ya, dengan Teguh Razali ambil peranan, Tun Dr. Mahathir pun nak ambil peranan. Jadi UMNO menyampaikan bahawa UMNO tidak lagi berpolitik dan tumpukan kepada kerja, ya, membantu kerajaan untuk mengatasi masalah COVID. Itu pandangan daripada parti UMNO. Tetapi apa yang kita tahu, ya, seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut bahawa untuk mendapatkan mandat ini terus berjalan seperti mana yang telah pun diperkatakan, ya, seperti mana yang telah pun dijelaskan melalui Setiausaha Agung Keadilan sendiri yang baru keluar pada malam tadi, yang satu kenyataan yang ringkas, ya, tetapi penuh dengan keyakinan, ya, bahawa usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim ini masih berjalan dan menuju ke arah landasan yang tepat pada ketika ini, ya. Bermakna on track, itu istilah dia, ya, masih lagi dalam landasan kita. Syamsuddin Suransyah dulu kini masih menyokong Datuk Seri Ibrahim kekal berprinsip tolak pengkhianat, katanya, ya. Amir Syarfuddin jamin out di Gombak, tu dia. Kamalia di Kota, game still on the move, 1 second bullet is still on the target. Okay. Yusuf Latif, salam reform, Datuk Seri Anwar masih on track, teruskan beri info, ya. Walaupun ada juga yang penganalisa politik atau pandangan daripada individu-individu tertentu yang mengatakan mungkin ini adalah satu petanda bahawa usaha yang dilakukan Datuk Seri Anwar ini kemungkinan tidak boleh dilakukan, ya. Dan bagi kita daripada awal lagi, ya, kita mengatakan bahawa usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar ini adalah satu usaha yang baik, ya. Seperti mana yang beliau janjikan sendiri bahawa beliau bertanggungjawab untuk mendapatkan kembali mandat rakyat, ya. Usaha ini diteruskan, ya. Dah berapa semenjak daripada kita tumbang, dia berjalan. Usaha ini diteruskan dan tak mudah. Yang kita akui bahawa tidak mudah untuk kita mendapat kembali mandat rakyat. Maklumlah kita dapat mandat rakyat daripada orang yang telah pun memegang kuasa, yang boleh memberikan tawaran, bermacam-macam tawaran, ya, untuk mengekalkan kuasanya. Dan terbukti bahawa masih lagi, ya, tidak mendapat sokongan yang jitu. Kalau kita lihat Tan Sri Muhyiddin tidak pernah mendapat sokongan yang jitu. Jadi bermakna apa sahaja yang dilakukan, usaha yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin dengan cara memberi tekanan kepada pimpinan UMNO sudah pastinya tidak akan beri kesan sekiranya di dalam UMNO itu sendiri, ahli di parlimen UMNO itu sendiri, ya, mereka faham Muhyiddin melakukan ini setelah terdesak, ya, setelah terdesak dan hilang sokongan, maka itulah ketika itulah Muhyiddin cuba untuk memancing ahli parlimen UMNO. Jadi bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa yang hanya beliau tawarkan bukannya kerjasama dengan parti-parti politik. Jadi apa pun parti politik membuat kenyataan seperti mana dikeluarkan oleh Presiden PAS, ya, timbalan Presiden PAS mengatakan PAS tidak terlibat menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu betul, ya. Sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah tidak pernah mendapatkan kerjasama melalui parti-parti politik termasuk UMNO itu sendiri, ya. Tetapi senarai SD yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah senarai daripada beberapa ahli parlimen. Dan bagi kita, selagi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyatakan ataupun mengeluarkan kenyataan bahawa beliau tidak mendapat sokongan lagi, ya, kerana beliau telah pun memberitahu yang ke bawah duli yang di Pertuan Agong bahawa beliau mempunyai sokongan dan proses itu tergendala kerana PKP. Sepatutnya ke bawah duli bertemu dengan ketua-ketua parti, ya, mendengar pandangan daripada ketua-ketua parti, tapi setelah PKP ini ditangguhkan, ya, difahamkan sehingga 27 hari bulan. Dan sehingga saat ini kita tidak mendapat apa pernyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekiranya sekarang ini, ya, dengan keadaan kenyataan daripada Presiden UMNO menyatakan UMNO memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, sehingga itu kenyataan akhbar atau kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menarik kembali usaha beliau tidak kedengaran, ya. Apa yang kita dapat adalah kenyataan daripada Setiausaha Agung Keadilan yang ringkas kenyataannya malam ni,
mengatakan bahawa usaha itu masih berjalan dan kita masih lagi berada dalam landasannya. Ini membawa maksud bahawa majoriti ya sokongan yang ada pada Datuk Seri Rahim itu masih ada, ya, masih ada. Tetapi untuk UMNO menyatakan melalui Presiden UMNO menyatakan UMNO memberikan sokongan pada Perikatan Nasional, itu atas parti, ya. Parti UMNO itu sendiri menyatakan bahawa beliau menyokong, parti itu menyokong kerajaan Perikatan Nasional kerana memikirkan COVID dan sebagainya. Tetapi apa yang dikeluarkan oleh Zaid Hamidi itu tidak melalui mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, ya, kerana sebelum ini dijadualkan mesyuarat pun ditunda, dibatal dan sebagainya. Kemungkinan Zaid pun tahu sekiranya tidak ada mesyuarat, mungkin separuh daripada ahli Parlimen UMNO akan membuat keputusan menolak Perikatan Nasional. Jadi untuk jalan selamat, khususnya untuk diri beliau, ya, kerana beliau pun ada banyak masalah, ya, kabarnya ditekan juga oleh Muhyiddin dengan tekanannya, maka beliau terpaksa mengeluarkan kenyataan bahawa UMNO akan bersama dengan Perikatan Nasional untuk mengatasi masalah COVID. Jadi bagi ahli-ahli parlimen di dalam UMNO, wallahu alam, ya, Zaid sendiri pun tidak boleh bagi jaminan bahawa sebelum ini beliau menyatakan bahawa beliau tidak boleh menghalang mana-mana ahli parlimen untuk menyokong Datuk Seri Ibrahim. Dan dalam kenyataan baru-baru ini pun beliau tidak menyatakan dengan jelas ahli parlimen tidak menyokong Datuk Seri Ibrahim, ya. Cuma beliau mengatakan parti UMNO menyokong Perikatan Nasional. Itu pendirian beliau selaku presiden, dan saya percaya bahawa beliau sendiri pun tahu bahawa apa yang beliau sebut itu tidaklah disambut sepenuhnya oleh ahli-ahli parlimen di dalam UMNO itu sendiri, ya. Sebab itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menarik balik apa yang beliau usahakan, ya, kepada istana, iaitu untuk mengemukakan sokongan, ya, dan tidak membatalkan, ya. Kalau sekarang ini Datuk Seri Ibrahim dapat maklumat bahawa ahli parlimen yang menyokongnya daripada UMNO ramai, ya, tarik balik sokongan, sudah pastilah Datuk Seri Ibrahim akan menyatakan dengan secara resmi bahawa beliau tidak lagi mendapat sokongan. Tetapi hingga malam ini, hingga saat ini, kenyataan yang ada daripada Setiausaha Agung Keadilan adalah menyatakan bahawa keadilan, ya, khususnya Datuk Seri Ibrahim itu sendiri masih lagi move, ya, dengan usahanya untuk membebaskan negara ini daripada masalah COVID, masalah ekonomi dan sebagainya. Kita kena faham bahawa negara kita ini bukan hanya ada satu masalah COVID saja. Kita ada masalah pengangguran, kita ada masalah ekonomi, masalah pelaburan dan sebagainya, ya. COVID di antara masalah-masalah yang ada, ya. Tapi masalah yang besar pada COVID pun ada. Kita ada masalah pengangguran, ekonomi dan sebagainya. Sebab itulah Datuk Seri Ibrahim berusaha untuk mendapatkan kembali tampuk pemerintahan negara ini, ya. Kerana beliau melihat sekiranya kita nak tunggu, ya, nak tunggu selepas habis COVID baru kita nak berusaha, maka negara ini akan menghadapi masalah yang lebih teruk, ya, lebih teruk. Maknanya kita seolah macam kita bawa kereta lah, ya. Kita dalam satu kereta, kawan kita memandu, dan ketika memandu itu kita lihat kawan kita dah bawa kereta dah tak betul, ya. Ke kiri, ke kanan, ke sana, ke sini. Muhyiddin kata ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, macam orang mabuk. Kejap nak masuk kiri, kejap nak masuk kanan. Bila kita tengok pemandu dalam keadaan macam tu, adakah kita nak kata, oh tak boleh, kita tak boleh tukar driver, kita kena tunggu sampai destinasi dulu baru kita tukar driver, ya. Nak tunggu destinasi, saya silap masuk gaung dululah kereta kita, kan. Jadi apabila kita nampak benda tak betul berlaku dalam keadaan sekarang, masa tengah memandu, nampak dah, ya, haluan dah tak betul, ya, bawa kenderaan pun dah tak betul, macam orang mabuk sebagainya, kita kena hentikan kenderaan dan kita tukar pemandu di saat itu supaya untuk menyelamatkan semua penumpang di dalam kereta, ya. Tak perlu kita bagi tahu, oh jangan tukar lagi, kita tunggu sampai destinasi, sampai RNR, kita rehat berdiri baru kita tukar. Tak perlu, ya. Kita nampak saja benda yang tak betul, sesuatu yang berbahaya ketika itulah kita kena mengambil tindakan yang sepatutnya. Okey, Nik Ros Fatihah, Assalamualaikum Cik Wan, sihat ke tu? Kirim salam Cik Su katanya, ya. Nik Ros Fatihah ni tak perasan siapa dia ni, kawan Cik Su ni. InsyaAllah
Nah, Saharudin Kadir LT lawan tak lawan sampai lautan airnya tawar. Sokong Datuk Seri Ibrahim. Okey. Nasir Ibrahim kalau join dengan UMNO en bloc nak kena lantik orang UMNO lah. Lagi jadi menteri katanya ya. Nur Suzaila Wong tak sempat baca laju ni. Masih ada peluangkah Cik Wan, kata Kai Mai ya. Tadi saya sebut tadi bahawa kita masih lagi mempunyai peluang kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi memegang ya sokongan daripada individu-individu. Jadi kalau mana-mana parti sekalipun menyatakan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional, itu atas nama parti, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ya terikat dengan perjanjian ataupun sokongan daripada parti ya. Kerana UMNO bukan daripada Pakatan Harapan, GPS pun bukan daripada Pakatan Harapan, Parti Pejuang bukan daripada Pakatan Harapan, Parti PAS pun bukan daripada Pakatan Harapan. Yang Datuk Seri Anwar inginkan dan juga mahukan adalah sokongan individu-individu di dalam mana-mana parti, termasuk ahli parlimen bebas ya, untuk menyokong beliau menerusi negara ini ya. Itu yang ramai kadang-kadang keliru ya. Bila UMNO buat statement, kita rasa oh habislah peluang Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini masih lagi okey, cool, tenang, dan beliau menjalankan tugasnya seperti biasa. Dalam PKP ni tak banyak keluar lah. Selalunya beliau akan pergi banyak-banyak program dan sebagainya ya. Dan pada saya bahawa proses ini sepatutnya telah pun lama berakhir pada minggu lepas lagi kan. Tetapi oleh kerana PKP, tiba-tiba PKP dan sebagainya, ini mungkin menjadikan suasana politik bertambah kucak-kacir ya. Kerana bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau tidak ada masalah, beliau dah ada orang ya, dah ada dokumen sokongan dan sebagainya. Yang menjadi masalah ada pihak yang rasa nak tumbang lah. Nak tumbang kan. Jadi dalam suasana masa delay ni, mereka cek jalan macam mana ya, nak ugut orang ni, tawar jawatan dan sebagainya. Jadi inilah dugaan dan juga ujian bagi kita ya. Tak mudah untuk kita mendapatkan sokongan daripada pihak sana, kecuali yang menyokong itu adalah menyokong dengan penuh keikhlasan dan juga atas kesedaran ya. Alasan COVID tidak boleh melakukan perubahan kerajaan, itu alasan yang paling dangkal dan juga tak masuk akal. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim menawarkan dirinya untuk mengambil alih kepimpinan negara, salah satunya pun adalah kerana masalah COVID ini. Ya, masalah COVID ini kita tengok memang tidak dapat diatasi, gagal diatasi, bukan saja dasar-dasar yang tak betul. Kalau kita tengok pun ada menteri yang dibebaskan, tak boleh didakwa, rakyat Marhen di bawah ya, dengan begitu mudah sekali didakwa. Di situ nampak kepincangan dan ada yang tak kena dengan pentadbiran. Sebab itulah masa COVID ini ialah antara masalah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tangani dan cuba tangani sekiranya beliau diberikan ya peluang untuk menjadi Perdana Menteri kan. Beliau ada planningnya, beliau tahu apa puncanya yang menjadikan masalah ini tidak dapat diatasi kerana sifat rakus kuasa ya, sifat pentingkan diri, sifat ingin mengekalkan jawatan, tidak memikirkan tentang rakyat ya. Maka masalah COVID ini gagal diatasi. Kerana kalau kita lihat bermulanya COVID ini sewaktu kita Kerajaan Perkhidmatan Harapan Pemerintah ya, ketika itu berlaku krisis politik, krisis kepimpinan negara apabila pengkhianat-pengkhianat ini membuat perancangan yang begitu rapi boleh dikatakan beberapa bulan sebelum itu ya, berpakat dengan rakan-rakan yang lain, berpakat dengan yang satu ketika menjadi musuh kita dalam politik. Mereka berpakat untuk menjatuhkan parti yang mereka sama-sama bina dulu, iaitu Pakatan Harapan. Jadi pengkhianatan ini berlaku dalam keadaan COVID, dalam keadaan menteri-menteri kita ketika itu sedang bertungkus lumus untuk mengatasi masalah. Ya, tetapi mereka tak fikirkan tentang rakyat, mereka tak fikirkan tentang masalah negara, mereka fikirkan tentang kerakusan, mahukan kuasa ya, dengan cara yang paling mudah, iaitu dengan cara lompat parti, khianat dengan parti, kemudian
mengajak musuh bersama-sama untuk menjatuhkan kerajaan. Ya, mereka yang mulakan. Selepas itu tak cukup dengan itu, mereka buat perkara yang sama ke beberapa buah negeri, ya, dan negeri yang ditakbir oleh Pakatan Harapan turut tumbang dalam suasana COVID juga ketika itu. Ya, mereka tak fikir lagi tentang COVID, mereka fikirkan tentang diri mereka, kepentingan mereka. Tetapi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk mendapat kembali mandat ini, maka timbullah isu COVID dan sebagainya. Ya. Sebab tu mereka nak dapatkan merampas kerajaan ini, mereka tak pernah fikir tentang rakyat. Jadi sebab itu kita sini kena faham. Ya. Soal Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya atau tidak itu soal lain. Tetapi usaha yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah satu usaha yang mulia, yang dituntut. Ya. Kalau barang kita hilang, dicuri orang, kalau kita tahu siapa pencurinya dan kita ada keupayaan untuk mendapat kembali, maka wajib kita dapatkan kembali dengan cara yang betul. Ya. Dengan cara yang betul, kita wajib dapatkan kembali hak kita. Ya. Perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah untuk mendapatkan hak yang telah dirompak. Ya. Bukan beliau merampas kuasa dan sebagainya. Tidak ada berlaku perhimpunan, tidak ada huru-hara, tidak ada apa-apa. Apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan adalah sama seperti yang dilakukan oleh Muhyiddin sebelum ini, iaitu menghantar dokumen SD, ya, jumlah sokongan. Ya. Tak timbul soal mana dia senarai nama dan sebagainya, kerana Muhyiddin sendiri tak pernah bagi tahu kita dulu pun, ya, senarai nama siapa yang menyokong. Jadi apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan adalah sama seperti mana yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Jadi bagi pihak istana, saya percaya dan saya pernah yakin bahawa seperti mana, ya, pihak istana menangani isu Muhyiddin Yassin, begitulah kita mengharapkan dan kita yakin pihak istana juga boleh menangani isu yang sama, prosesnya yang sama apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau mempunyai cukup sokongan. Jadi memang ramailah yang rasa macam ini satu game, ya, satu game yang untuk menjerat Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, ketika beliau dalam keadaan moral kita begitu tinggi, bila beliau dapat bertemu juga dengan pihak istana walaupun 2 minggu lebih kurang tertangguh, ya, daripada pertemuan asal, akhirnya dapat bertemu, tetapi setelah bertemu tak tergendala, ya, prosesnya tergendala dan tiba-tiba ada pula PKB, PKPB ni. Jadi ini delay masa yang agak panjang dan sudah pastilah pihak yang nak rasa hilang kuasa akan berusaha dengan berbagai-bagai usaha lah, ya, dalam masa yang ada untuk mereka mempertahankan kuasanya. Jadi tak peliklah kalau Presiden UMNO mengeluarkan surat menyatakan bahawa UMNO akan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional untuk mengatasi masalah COVID ini. Ya. Itu surat daripada UMNO. Tetapi bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagaimana yang saya juga dapat maklumat daripada pimpinan keadilan sendiri, menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak terkesan dengan surat itu, malahan beberapa sokongan yang beliau perolehi itu masih lagi berada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas sokongan secara individu, ya, bukan atas nama parti politik. Jadi selepas ini kalau ada parti politik daripada PAS ataupun daripada GPS, ya, sebagainya yang menyatakan bahawa sokongan diberikan kepada Perikatan Nasional, ini jangan kita cepat rasa macam kecewa dan sebagainya, ya. Kita nak tanamkan dalam minda kita bahawa sekarang ini Muhyiddin sebenarnya telah pun tidak ada sokongan dan sewajarnya beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, ya, sekiranya beliau ada maruah, beliau ada moral, ya, beliau hendaklah letakkan jawatannya sebagai Perdana Menteri, dan Perdana Menteri yang baru hendaklah Perdana Menteri yang disokong oleh majoriti di dalam parlimen. Ya, ini bukan soal dia letak jawatan kita kerana kita nak Anwar naik, ya. Ini yang pertamanya beliau kena letak jawatan kerana beliau tidak dapat sokongan. Kemudian timbul persoalan siapa Perdana Menteri untuk menggantikan beliau. Sudah pastilah kita kembali kepada undang-undangnya, ya, perlemagaannya, iaitu yang mendapat kepercayaan ramai di dalam
parlimen. Itulah yang akan diangkat oleh Ketua Duli Tuanku yang juga mempunyai hak untuk melantik mana-mana ahli parlimen yang pada fikiran beliau mempunyai sokongan yang lebih di dalam parlimen. Jadi sebab itulah kita katakan tak timbul isu Perdana Menteri interim, ya, Perdana Menteri sementara. Ini ada sebut tentang Perdana Menteri sementara, mungkin nanti Tengku Razali, ya, sampai Parti Pejuang pun yang ada 5-6 orang ahli parlimen ni pun mencalonkan Tun Dr. Mahathir, ya. Kalau tak boleh jadi Perdana Menteri pun dapat jadi Perdana Menteri sementara pun okeylah, ya. Ini yang dikatakan kemarut kuasa. Dah jadi Perdana Menteri 22 tahun, kemudian diberikan peluang lagi menjadi Perdana Menteri 22 bulan, masih juga nak jadi Perdana Menteri, ya. Tak dapat jadi Perdana Menteri, dapat jadi Perdana Menteri interim pun tak apalah. Ini yang dikatakan kemarut kuasa. Tapi mereka menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kemarut kuasa, ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya menjalankan tugasnya, ya. Beliau sanggup, ya, tidak bercakap tentang Tun Dr. Mahathir. Walaupun Tun Dr. Mahathir sewaktu menjadi Perdana Menteri banyak, ya, melanggar apa yang kita inginkan, ya, mereformkan negara ini, banyak benda-benda yang beliau lakukan yang tidak, ya, yang tidak dipersetujui sebenarnya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi sebagai menghormati beliau waktu itu adalah Perdana Menteri, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menyerang, ya, Tun Dr. Mahathir. Malahan banyak kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu yang keluar daripada mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Tak pernah, kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan boleh letak kat sini apa saja ucapan, ya, sewaktu Dr. Mahathir menjadi menteri, apa saja ucapan daripada Anwar yang menyerang Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan boleh cari, takkan jumpa. Tetapi serangan, ya, Mahathir kepada Anwar banyak, ya, sehingga kan dah hilang kuasa pun masih lagi tak puas hati, tetap nak serang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apatah lagi apabila beliau dapat tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini telah pun mendapat sokongan, ya, telah mendapat sokongan untuk diangkat sebagai Perdana Menteri, lagilah meroyan orang tua ni, kan. Ini dah masalah dengan Tun Dr. Mahathir. Sebab itu kita mengatakan bahawa tidak ada patutnya dalam Pakatan Harapan ini sesiapa pun untuk memberi ruang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya. Kalau nak bekerjasama, tidak ada masalah. Dari segi kerjasama, masalahnya adalah untuk mengatakan ataupun untuk meletakkan beliau sebagai Perdana Menteri untuk kali yang ketiga. Ini tak mungkin, ya. Tak mungkin boleh kita terima akal, ya. Kalau beliau nak sokong, terpulanglah. Kalau beliau nak sokong, ya, sebagai ahli Parlimen Langkawi, contohnya beliau akan sokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, itu tidak ada masalah untuk beri sokongan, ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun selalu sebut bahawa beliau tidak ada masalah untuk bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Yang menjadi masalah adalah untuk menamakan beliau sebagai Perdana Menteri, ya. Itu yang menjadi masalah, ya. Kerana beliau telah pun diberi peluang dan beliau gagal memanfaatkan peluang itu, malahan beliau sabotas Pakatan Harapan apabila beliau meletakkan jawatannya, ya. Beliau meletakkan jawatan atas alasan beliau hilang sokongan daripada ahli partinya sendiri, ya. Sekarang kalau tuan-tuan tengok Muhyiddin, apa sokongan yang dia ada? Tetapi adakah Muhyiddin nak letak jawatan? Tak jawatan, kerajaan masih wujud, ya, kerajaan masih wujud. Tapi Tun Dr. Mahathir baru hilang sokongan daripada ahli Parti Bersatu, maka beliau letakkan jawatan. Letak jawatan pun tak berunding dengan kawan-kawan, tak bagi tahu kawan-kawan, buat cara senyap-senyap, ya. Jadi itu kita yang amat melukakan hati kita, sehingga kita tak boleh nak terima lagi dah Tun Dr. Mahathir dalam kamus perjuangan kita dalam Pakatan Harapan ini, ya. Dan kenyataan beliau yang terbaru, beliau menyatakan, Tun Dr. Mahathir menyatakan partinya tidak menyokong mana-mana calon pun. Itu kenyataan beliau yang terbaru, ya. Tidak menyokong mana-mana calon sebagai Perdana Menteri. Partinya adalah parti bebas, tidak terikat dengan Pakatan Harapan, tidak terikat juga dengan Perikatan Nasional, tidak terikat dengan Barisan Nasional, tidak terikat dengan Mufakat Nasional. Itu kenyataan Tun Dr. Mahathir yang terbaru. Apabila Tun mengatakan partinya adalah parti bebas, tidak terikat dengan mana-mana parti, adakah kita nak bersungguh-sungguh, ya, masih lagi nak pertahankan perlunya Tun Dr. Mahathir ini untuk bertemu dan juga berbincang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sudah pastilah
kita rasakan tak perlulah, ya. Kerana yang menarik diri untuk bekerjasama dengan kita adalah Tun Dr. Mahathir sendiri secara peribadi, dan partinya, Parti Pejuang juga, dengan kenyataan beliau yang jelas, beliau tidak terikat dengan mana parti. Itu sudah cukup untuk memberitahu kita Pakatan Harapan bahawa janganlah kita tergeh-geh lagi, ya, dengan orang tua ni, ya. Okey, Rajani Said, Tun nak jadi PM Unity Government sebab Tun jangka tak ada parti yang boleh dominan untuk tubuh kerajaan. Okey. Haryati Yasin, Assalamualaikum, katanya. Salam informasi. Salam, lawan tetap lawan, lawan sampai menang. Rajani Said nak bagi diam dan tamat krisis politik sekarang rasanya cukup mudah. Muhyiddin tampil dia beritahu bahawa sama ada dia ada sokongan majoriti atau tak. Kalau kemukakan bukti untuk batalkan dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai sebelum ni, ya, kalau dah tak ada support, letak jawatan sajalah. Tapi Muhyiddin buat perkara yang tak akan menamatkan krisis politik yang ada sekarang. Itu yang sebenarnya, ya. Sepatutnya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyembahkan jumlah sokongan yang bersama beliau kepada Ketua Duli yang Ketua Duli Tuanku, sepatutnya apa yang sepatutnya dilakukan oleh Muhyiddin Yassin bukan sekadar menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menipu ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya hipokrit, hanya cakap-cakap, ya. Sepatutnya Muhyiddin kena buktikan bahawa kalau beliau nyangkakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu berbohong dalam jumlah yang menyokongnya, beliau kena buktikan dengan bahawa sokongan yang menyokong beliau, ya. Muhyiddin kena buktikan. Kalau tak bertemu agung pun tak apa. Kalau tidak bertemu agung tak apa. Paling kurang Muhyiddin Yassin buat satu sidang media, kenyataan resminya menyatakan beliau masih lagi mendapat sokongan majoriti daripada ahli parlimen, ya. Tetapi sampai sekarang Muhyiddin masih lagi tak berkata, tak menyatakan beliau ada sokongan, ya. Beliau senyap 1000 bahasa yang menyatakan sokongan ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Untuk menafikannya, Muhyiddin sepatutnya tampil untuk menyatakan jumlah yang ada pada beliau. Kalaulah contoh, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa 120 orang lah kata, ya. 120 orang sokongan kepada beliau, ya, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, Muhyiddin Yassin bawa juga contohnya 120 juga jumlah, ya, 120 ataupun lebih sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Di saat ini sudah tentunya Ketua Duli Tuanku nak pastikan siapa sebenarnya yang mendapat sokongan majoriti. Maka ketika itu keperluannya adalah untuk mendapatkan pengesahan daripada setiap ahli parlimen. Prosesnya begitu mudah, simple, ya. Kalau ada dua pihak mengatakan masing-masing ada majoriti, untuk memastikannya kenalah berjumpa dengan setiap ahli parlimen. Jadi soal menyenaraikan nama ini tidak penting, ya, tidak penting. Dan sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni dah berjaya menunjukkan jumlah beliau mempunyai majoriti, ya, walaupun tanpa menyenaraikan nama, dan Muhyiddin gagal untuk menyatakan jumlah, kalau tak ada nama pun tak apa, ya. Mungkin Ketua Duli Tuanku tidak perlu lagi untuk lihat siapa yang menyokong, kerana jumlah yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sudah cukup membuktikan beliau ada sokongan, kerana Tan Sri Muhyiddin tidak membawa jumlah yang menyokongnya, ya. Jadi saya rasa benda ni begitu mudah untuk kita faham, ya, begitu mudah untuk kita faham. Antara dua ni masing-masing kena tunjukkan bahawa masing-masing ada sokongan majoriti. Dan sekiranya Datuk Muhyiddin Yassin berjaya buktikan beliau mempunyai sokongan yang lebih tinggi daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka kita terima hakikat bahawa beliau adalah Perdana Menteri yang mendapat sokongan. Tetapi kalau beliau langsung tak tunjuk dan masih kekal dengan kedudukannya sekarang ini, dan yang berjaya menunjukkan jumlah yang majoriti ada Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka seharusnya Muhyiddin kena akur, ya, bahawa beliau tidak lagi mendapat sokongan. Okey. Daripada Mesra Sokmo, adakah Datuk Seri Anwar kena tipu kepada Zahid, katanya. Zahid menggunakan Anwar untuk menekan Muhyiddin untuk cari kedudukan dalam kerajaan. Ini bukan soal tipu tak tipu, ya. Ini bukan soal tipu tak tipu. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia tidak berurusan dengan Zahid. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah kata banyak kali bahawa beliau tidak berurusan dengan orang ada masalah, ya. Najib Tun Razak orang yang ada masalah.
Zaid Amidi adalah ada di antara orang yang ada masalah. Tengku Adnan Mansur juga di antara orang yang ada masalah. Ya, Aziz Rahim dan sebagainya, ada 3 4 5 orang lagi dalam UMNO orang yang ada masalah, dan Anwar tidak akan berurusan dengan mereka. Ya. Untuk menyokong pun mungkin saya rasa Anwar tidak bertemu dengan mereka. Tetapi apabila mereka menyatakan mereka nak sokong Datuk Seri Ibrahim, maka adakah Datuk Seri Ibrahim kata, oh kamu tak boleh sokong saya sebab kamu ada rasuah? Sudah pasti Datuk Seri Ibrahim tak kata demikian, ya. Kalau kamu ada masalah dan kamu nak sokong Datuk Seri Ibrahim, okey, boleh sokong. Tapi bila katalah Datuk Seri Ibrahim jadi Perdana Menteri, adakah kerana sokongan Zahid ini, maka Datuk Seri Ibrahim akan settlekan kesnya? Itu persoalannya. Adakah apabila Najib menyokong Datuk Seri Ibrahim, maka Datuk Seri Ibrahim akan settlekan kesnya? Sudah pasti tidak. Ya? Kerana Datuk Seri Ibrahim tidak menagih sokongan pun daripada mereka ni. Tetapi mereka memberikan sokongan. Ya? Terpulanglah niat masing-masing nak sokong Anwar kerana harapkan Anwar boleh settlekan kes, itu niat masing-masing. Tetapi yang pentingnya Datuk Seri Ibrahim itu sendiri. Ya? Yang pentingnya prinsip Datuk Seri Ibrahim itu sendiri. Yang pentingnya prinsip dan juga dasar Pakatan Harapan itu hendaklah dilaksanakan apabila Datuk Seri Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tak timbul soal siapa yang sokong dan sebagainya, ya. Macam kita nak pilihan raya lah, kan. Kalau kita nak pilihan raya di kawasan kita masing-masing, bila kita nak menangkan parti kita, kita memerlukan sokongan semua. Sama ada orang UMNO, orang PAS, orang MCA, MIC, ya. Walaupun katalah contoh ni kawasan calon keadilan bertanding, ya. Dan di kawasan itu sudah tentu ada orang UMNO, orang PAS, orang MIC, MCA yang tidak berparti dan sebagainya. Masa itu kita tak fikirlah siapa parti mana. Yang kita kempen dan kita nak cari sokongan semua orang untuk memenangkan kita. Ya, kamu UMNO nak sokong kami, okey, boleh. Kita boleh terima sokongan mereka. Kita harapkan mereka undi kita. Ya. Bahkan ketika itu kita tidak juga memilih orang-orang yang baik-baik, ya, orang yang soleh ataupun salihah saja yang nak sokong kita. Kalau di kawasan kita ada pelacur ke, ya, orang kaki judi, ya, kaki minum marak, ya, dan dia nak menyokong kita dan mengatakan akan undi kita, apa masalah kita terima undi mereka? Tidak masalah untuk kita dapatkan sokongan. Yang jadi masalahnya, janganlah kita bila kita jadi wakil rakyat, kita jadi ahli parlimen ataupun kita jadi adun, bila seorang pelacur contohnya menyokong kita, maka kita terasa terutang budi, maka kita dalam Dewan Undangan Negeri, maka kita bagi cadangan supaya pusat-pusat pelacuran ini dibenarkan, dihalalkan, jangan ada tindakan kepada pelacur. Ini yang tak boleh. Ini yang tak boleh. Ya? Mendapatkan sokongan tu kita boleh terima. Tetapi prinsip, ya, prinsip itu hendaklah dijaga dan hendaklah kita berpegang dengan penuh, ya, dengan istiqamah sekali prinsip ni. Jangan kita mudah menjual prinsip ini ada kerana sokongan. Sebab itu saya katakan, sekiranya ada ahli parlimen daripada UMNO yang menarik sokongan kepada Datuk Seri Ibrahim kerana Datuk Seri Ibrahim tidak menawarkannya jawatan atau menawarkan kedudukan, ya kita boleh terima. Kita tak jadi Datuk Seri Ibrahim tak jadi Perdana Menteri pun tak apa. Pakatan Harapan tak jadi kerajaan pun tak apa. Apa gunanya kalau kita jadi kerajaan Pakatan Harapan dalam keadaan kita memberi tawaran kepada orang ini? Ya, sudah pastilah reformasi tidak dapat dilaksanakan sekiranya Datuk Seri Ibrahim ini orang yang boleh diugut, ditekan dan boleh dijual prinsipnya. Sebab itu setakat ini Datuk Seri Ibrahim masih lagi melaksanakan, ya, tugas dan tanggungjawabnya dalam begitu baik. Beliau tidak pernah menawarkan apa-apa tawaran kepada mana-mana orang yang menyokongnya, walaupun masa dilanjutkan, ya, proses dilanjutkan dalam beberapa minggu, kemungkinan ada beberapa pimpinan UMNO mengharapkan masa yang delay ni, masa yang panjang ni, diharapkan mungkin Anwar boleh beri sesuatu yang baik, ya, seperti mana Datuk Tajuddin pernah sebut, ya, jangan terperanjat kalau UMNO sokong Anwar, kalau Anwar boleh beri apa yang UMNO mahu, ya. Kenyataan Tajuddin itu tidak langsung direspon oleh Datuk Seri Ibrahim, ya. Kalau Datuk Seri Ibrahim nak gila-gila sangat nak jadi Perdana Menteri, sudah pasti Datuk Seri Ibrahim akan berunding dengan UMNO. Ya, kamu jabatan Timbalan Perdana Menteri saya bagi pada Zahid. Ya, Tengku Adnan boleh jadi menteri. Ya, boleh saja Datuk Seri Ibrahim. Dalam keadaan UMNO
begitu marah dengan Muhyiddin, kadang-kadang UMNO begitu marah dengan Pakatan Nasional, kalau Anwar nak jadi Perdana Menteri dengan cara yang paling mudah, ya, dengan cara menjual prinsip, dengan mudah Datuk Seri Anwar boleh lakukan, iaitu dengan menawarkan jawatan-jawatan kepada UMNO seperti mana dia inginkan. Tapi apakah adakah Anwar lakukan? Anwar tak lakukan. Malahan Anwar tidak memberi respon pun atas tawaran yang diberikan oleh Tajuddin. Ya, yang ulama Tajuddin kata, jangan terperanjat kalau UMNO sokong Datuk Seri Ibrahim. Kalau Datuk Seri Ibrahim mampu berikan apa yang UMNO mahu. Dan Anwar tidak respon. Anwar hanya mengharapkan sokongan ikhlas, ya, kejujuran, kepercayaan dan keyakinan ahli-ahli parlimen terhadapnya untuk menjadi Perdana Menteri. Itu saja. Tidak ada tawaran, ya. Jauh sekali nak mengugut dan sebagainya. Terpulang pada kamu ahli parlimen dalam UMNO, dalam PAS, dalam GPF dan sebagainya. Ya, kalau yakin saya boleh mentadbir negara ini lebih baik daripada Muhyiddin, berilah sokongan kepada Datuk Seri Ibrahim. Inilah yang kita mahukan. Dan sekiranya mereka menarik balik sokongan hanya kerana Anwar tidak mengikut kehendak mereka, maka kita sebagai ahli dan penyokong Pakatan Harapan harus redha dan kita patut bersyukur, ya, patut bersyukur kerana orang-orang yang tidak ikhlas ini tidak berpura-pura dan juga tidak berlakon di dalam mengangkat Datuk Seri Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Bagi kita tak penting jumlah berapa banyak. Bagi kita adalah untuk mengangkat Datuk Seri Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri supaya beliau dapat melaksanakan reformasi yang telah berpuluh tahun beliau laungkan, ya. Kalau nak fikirkan jawatan dan kedudukan, sudah pasti Datuk Seri Ibrahim awal-awal lagi, ya, menerima tawaran Tun Dr. Mahathir, iaitu untuk menjadi timbalan, menjadi timbalan kepada Tun, walaupun hanya untuk 6 bulan, ya. Kalau kita yang biasa ni, kalau ditawarkan 6 bulan sekejap saja, ya. Kalau dulu Anwar terima tawaran tu, sekarang pun sudah habis 6 bulan. 6 bulan ni sekejap saja, ya. Dan Anwar boleh jadi Perdana Menteri. Tetapi Anwar ini orang yang berpegang pada prinsip, ya. Beliau tidak kemaruk pada jawatan Perdana Menteri dan sanggup melutut dengan Tun menjadi timbalannya dan akur apa saja yang Tun mahukan. Sedangkan Tun itu terbukti, ya, salah seorang daripada pemimpin ataupun salah seorang daripada pengkhianat. Saya boleh katakan dia juga adalah seorang pengkhianat, ya, kerana telah menghancurkan Pakatan Harapan dalam keadaan Pakatan Harapan masih lagi sebagai kerajaan, ya. Nak mendapatkan kerajaan tak mudah, berpuluh tahun orang berjuang, banyak yang telah pun sakit, derita, hilang kerja dan sebagainya, ada yang dah mati, ya, untuk nak memenangkan, ya, Pakatan Harapan. Dan kalau dulu Pakatan Rakyat, kemudian Pakatan Harapan, banyak pengorbanan dilakukan oleh pejuang-pejuang. Apabila kita berada, dapat Tuhan berikan anugerah kepada kita kuasa, tetapi ada pengkhianat ini, ya, yang telah mengecewakan kita, ya. Saya tak kisah ada orang kata, oh, Mahathir itu bukan pengkhianat, ya, apa semua, Mahathir ni dia lawan UMNO. Betul, kita akui Mahathir lawan UMNO, ya. Dan kita jangan lupa, pejuang ini bukan satu-mata untuk lawan UMNO saja. Kalau kamu dah lawan UMNO, kamu dah jatuhkan UMNO sebagai kerajaan, kamu harus tampil sebagai kerajaan yang baik. Kerajaan yang boleh membawa perubahan, kerajaan yang pentadbirannya berbeza daripada UMNO. Tetapi kalau kamu tumbangkan UMNO, kamu jatuhkan UMNO, kamu jatuhkan Barisan Nasional, tetapi kamu menjadi Perdana Menteri, mirip super juga seperti Barisan Nasional, sama juga perangai dan keedahnya seperti UMNO, apa guna kita lakukan perubahan? Ya, ini yang nak dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Dan seharusnya rakyat ataupun ahli parlimen memberikan peluang ini kepada Datuk Seri Ibrahim. Kalau beliau gagal, bukan lama. Dalam 2 atau 3 tahun saja sebelum PRU19, ya. Itu pun kalau Datuk Seri Ibrahim jadi Perdana Menteri, kalau dibubarkan lebih awal ataupun mengikut tempohnya 2 atau 3 tahun, tak lama. Kita boleh nilai, ya, macam mana beliau memimpin negara kita. Dan ketika itu kita boleh hukum beliau sama ada beliau mampu atau tidak melakukan reformasi dalam negara kita. Tetapi sekiranya kita belum lagi beri peluang kepada beliau dan kita dah tengok dah yang lain, ya, bukan kita kata saja, kita dah tengok, ya. Sebelum ni kita dah tengok Najib menjadi Perdana Menteri, kita dah tengok sebelum itu Pak Lah jadi Perdana Menteri, kita dah tengok Najib, kita dah tengok Muhyiddin sekarang ini. Dan
yang kita belum tengok lagi adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apalah salahnya untuk kali ini beri peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kebetulan adalah kerajaan yang sepatutnya mentadbir negara ini sememangnya kerajaan Pakatan Harapan. Ya, rakyat memberikan mandat kepada Pakatan Harapan untuk 5 tahun, bukan untuk 22 bulan. Ya, untuk 5 tahun. Untuk nak pastikan berjaya atau tidaknya, tunggulah tempoh 5 tahun. Kalau kita belajar, pengajiannya 2 tahun di universiti contohnya, tapi kalau 6 bulan, atau 8 bulan, kita kata dia ni fail. Ya, tak adil lah ya, buat penilaian sebelum tempoh ya, yang diberikan mandat. Ibarat macam kita membuat rumah baru, kita tarik kontraktor untuk buat rumah kita, ya, tukang rumah, dia buat plan dan dia bagi tahu kita dalam masa setahun rumah ni okey, cantik apa semua kan. Kita pun suruh dia buat rumah, tiba-tiba dalam masa 6 bulan 7 bulan dia tengah buat rumah, kita kata oh tukar kontraktor lain sebab kamu buat tak cantik, yang ini tak cantik. Tak betul lah cara kita menilai kan. Sepatutnya kita boleh nilainya bila seperti mana yang dijanjikan. Ya, mandat rakyat 5 tahun, kita tunggulah 5 tahun. Kan? Barulah kita boleh bagi markah. Ya? Macam mana lulus ke tak lulus Pakatan Harapan pemerintah. Tetapi 22 bulan. Ya? Baru kita, itu pun tidak ada exam sebenarnya. 5 bulan bukannya exam. Itu adalah rampasan, dirampas. Ya? Bukan 22 bulan tu rakyat menolak. Ya? 22 bulan kata anggota Pakatan Harapan pemerintah, bukannya rakyat menolak, tetapi dikhianati oleh ahli-ahli di dalam Pakatan Harapan itu sendiri. Kerana apa? Kerana kepentingan kuasa dan juga kedudukan di samping masing-masing. Sebenarnya takut ya, sekiranya kalau tidak tindak sekarang, maka akan tiba gilirannya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai masalah-masalah yang besar ya, yang dalam pengetahuan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Jadi musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah orang-orang yang ada masalah masing-masing. Mereka amat takut sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri. Jadi sebab itu kita lihat perjalanannya amat sukar, perjalanannya amat banyak liku ya untuk menangkap Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Kalau dulu beliau pernah jadi timbalan Perdana Menteri, satu tapak saja lagi untuk nak menjadi Perdana Menteri, tetapi akhirnya ya difitnah ya, dan beliau gagal. Kali ini pun macam tu juga ya. Sepatutnya beliau ada setapak lagi, kerana dalam perjanjian Pakatan Harapan selepas Dr. Mahathir adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau ada setapak saja lagi untuk menggantikan Tun, tetapi Tun juga ada di antara orang yang akan menentukan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri. Di zaman Tun juga dulu pun, Tun yang melakukan macam-macam ya tuduhan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menentukan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak menjadi pemimpin dalam negara kita. Dan pada zaman Tun kali kedua, sekali lagi Tun melakukan benda yang sama, iaitu untuk menggagalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Adakah orang seperti ini masih lagi kita harapkan, masih kita dewa-dewakan, masih kita mahu dia berunding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tidak masuk akal sama sekali, kecuali kalau kita ada kepentingan. Kalau kita ada sesuatu perkara yang kita rasa amat sayang dengan Tun, ya, kita pun cari alasan bahawa kita naklah bekerjasama dengan Tun, kita naklah berpakat dengan Tun untuk mendapatkan mandat dan sebagainya. Ya. Seperti mana yang saya katakan, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri katakan, beliau tidak ada masalah untuk bekerjasama dengan Mahathir. Yang menjadi masalahnya adalah untuk mengangkat beliau sebagai Perdana Menteri. Itu masalah, ya, dan kita tolak sama sekali. Ya, khususnya Parti Keadilan menolak sama sekali Tun Dr. Mahathir dinamakan sebagai Perdana Menteri. Tapi nak menjalan kerjasama, kalau Tun nak bekerjasama ya, untuk mendapatkan mandat rakyat, okey, kita boleh bekerjasama. Itu buat kerjasama itu lain. Bahkan Anwar sendiri pun ya menjalin kerjasama dengan ahli-ahli parlimen dalam UMNO. Ya, bukan dengan parti UMNO, tetapi dengan ahli UMNO. Sebab itu beliau mendapat beberapa sokongan daripada ahli parlimen UMNO. Dari kerjasama tidak ada masalah. Yang jadi masalahnya apabila kita memberikan ruang kepada Tun dan angkat kembali Tun menjadi Perdana Menteri. Ya, sedangkan kita dah lihat kegagalan beliau ya, dan kita lihat bagaimana sukarnya kita sewaktu dalam kerajaan dulu ya, kerana tingkah laku dan juga banyak perkara yang Tun lakukan amat menyusahkan kita di bawah sebagai ahli penyokong ya. Kita nak cakap pun, nak lawan dia Perdana Menteri, dia Pakatan Harapan
Jadi kita telan sajalah ya apa yang Tun lakukan, di samping kita mengharapkan Tun cepat-cepat ya meletakkan jawatan dan memberikan kepada Datuk Seri Ibrahim. Tetapi Tun bukan jenis orang macam tu, kerana Tun Dr. Mahathir ini beliau sanggup ya memberikan sokongan kepada mana-mana orang untuk jadi Perdana Menteri asalkan bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini prinsip Tun, dan saya percaya beliau sampai sekarang ini ya masih tak tidur malam untuk memikirkan bagaimana untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri. Sebab apa? Dia tak mahu sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, wallahu alam ya. Wallahu alam. Adalah mungkin sesuatu perkara yang beliau tak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi menteri. Kalau nak katakan beliau mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bermoral dan sebagainya, kenapa beliau memberi sokongan pada Azmin ya? Banyak sekali memberi sokongan Azmin ya. Ini bukan masalah moral sebenarnya. Masalahnya beliau cemburu atau bimbang kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tampil sebagai seorang pemimpin negara atau Perdana Menteri yang lebih hebat daripada beliau ya. Sekarang ini beliau rasakan beliau lah Perdana Menteri yang lebih hebat jika berbanding dengan Pak Allah, berbanding dengan Najib ya, dan juga berbanding dengan Muhyiddin. Beliau tak mahu ada tokoh lain ataupun tidak mahu ada insan lain yang boleh menghilangkan namanya sebagai orang yang boleh membina negara ini ke arah yang lebih cemerlang. Itu sebenarnya ya yang ditakuti oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sampai ke peringkat dengan anak dia sendiri pun ya, Mahathir ni tidak boleh tolak ansur. Sepatutnya beliau dah tua dah 95 tahun ya. Sepatutnya bila kita berikan satu cadangan ya, plan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, anaknya Mukhris menjadi timbalan Perdana Menteri, sepatutnya Tun bersyukur ya. Tun patutnya bersyukur dan menyambut baik idea itu. Sebab apa? Sebab beliau pernah jadi Perdana Menteri ya, beliau pernah menjadi menteri 2 kali. Kemudian bila-bila tak jawatan, anaknya pula menjadi timbalan Perdana Menteri. Sepatutnya beliau rasa tak mudah dapat peluang macam ni. Ya, parti saya 13 ahli parlimen tetapi boleh menjadi Perdana Menteri ya, dan parti PKR yang punya ramai, DAP punya amanah pun ramai lagi, tapi saya dipilih sebagai Perdana Menteri walaupun saya ada 13 ahli parlimen ya. Kemudian bila saya tak jawatan, anak saya pun sekarang menjadi timbalan Perdana Menteri. Sepatutnya beliau rasa bangga, tetapi tak. Ya, jadi senama Tun Dr. Mahathir ini bukan masalahnya nak beri peluang kepada anak dia naik sebagai timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Masalahnya adalah Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Tapi kalau letak nama Syafiq Afdal, anak dia jadi Perdana Menteri, okey. Ya. Ini yang menjadi masalah kita dalam Parti Harapan yang dilihat seperti berpadu kerana kita gagal membaca rentak politik Tun Dr. Mahathir. Kita masih lagi menganggap beliau adalah orang yang betul-betul telah berubah perangainya, sedangkan sampai sekarang pun ya dah hilang kuasa, dah jatuh sebagai Perdana Menteri, Parti Harapan dah tak ada di kerajaan, masih lagi menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim, menabur fitnah, macam tuduhan dibuat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Boleh menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni pergi jumpa raja-raja sebelum ini, memburuk-burukkan beliau ya. Sedangkan tak berlaku ya. Beliau lihat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dibebaskan dari penjara ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi Setat Negeri bertemu dengan sultan-sultan ya, kerana nak menjalankan hubungan baik dengan sultan-sultan. Adakah itu satu masalah bagi Tun Dr. Mahathir? Kalau beliau bermusuh dengan raja-raja pun, beliau bermusuh dengan sultan-sultan pun, janganlah beliau rasa sakit hati apabila orang lain nak berbaik dengan raja-raja. Apa masalahnya? Janganlah timbulkan fitnah mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim memburukkan Tun Dr. Mahathir di kalangan sultan-sultan. Apa faedah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat sekiranya memburukkan Tun Dr. Mahathir? Beliau ketika itu Perdana Menteri. Ya. Apakah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan raja-raja, maka Tun Dr. Mahathir akan jatuh sebagai Perdana Menteri? Bahkan beliau jatuh bukan kerana hasutan Anwar Ibrahim. Beliau dijatuhkan oleh ahli parti sendiri. Beliau jatuh atas kehendak beliau sendiri. Ya, sekarang dia terbukti. Kenapa beliau tuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim nak memburuk-burukkannya di depan raja-raja dan sultan-sultan? Apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh dapat? Apa keuntungan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri adalah orang yang terakhir memberi restu kepada Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Ya. Kalau Anwar Ibrahim
nak tolak Tun daripada awal boleh saja. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan peluang oleh Pakatan Harapan ya, sebagai orang yang terakhir untuk nak menandatangani, memberikan restu kepada Tun Mahathir. Anwar Ibrahim boleh saja menamakan isterinya Datuk Seri Wan Azizah sebagai Perdana Menteri selepas PRU. Ya, kalau kita menang, boleh saja Datuk Seri Anwar Ibrahim letakkan nama Datuk Seri Wan Azizah. Kerana ketika itu dia Presiden Keadilan. Semua parti menggunakan logo Parti Keadilan. Ketika itu. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, okey, Wan Azizah adalah calon Perdana Menteri. Dan kita menang, Wan Azizah jadi Perdana Menteri. Dan sudah pastinya amat mudah Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih selepas itu. Ya, keluar penjara, lepas daripada syarat ya, dia di pembangunan dan sebagainya dan layak menjadi ahli parlimen dan boleh bergiat dalam parti politik, Wan Azizah letak jawatan, serah pada Anwar. Tidak ada masalah. Tetapi ini bukanlah perkara yang difikirkan Datuk Seri Ibrahim. Datuk Seri Ibrahim bersangka baik kepada Tun, maka memberi restu kepada Tun Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri. Tetapi Tun Dr. Mahathir masih lagi bersangka buruk kepada Datuk Seri Ibrahim dengan menuduh Datuk Seri Ibrahim bertemu dengan raja-raja dan sultan-sultan untuk memburukkan diri beliau, ya, untuk menjatuhkan beliau. Tapi Allah tunjukkan, ya, dengan fakta depan mata kita sendiri bahawa Tun Dr. Mahathir jatuh bukan kerana hasutan Anwar Ibrahim. Tun Mahathir jatuh bukan kerana orang lain. Tun Mahathir jatuh dikhianati oleh partinya sendiri dan beliau sendiri menjatuhkan dirinya, ya, semata-mata untuk menghancurkan Pakatan Harapan, semata-mata untuk menggagalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan sekarang ini partinya sepertinya dah tolak beliau, ya. Tun Dr. Mahathir tidak lagi bersama Bersatu. Beliau bersama Pejuang yang belum boleh daftarkan, ada 5-6 orang di parlimen. Ini pun masih lagi, ya, belaci-belacinya, ya, macai-macainya nak angkat Tun Dr. Mahathir. Kalau tak dapat jadi Perdana Menteri pun, dapat jadi Perdana Menteri interim pun tak apalah katanya. Sehingga PRU yang ke-15. Tengok, siapa yang rakus kuasa? Siapa yang kemaruk sangat nak jadi Perdana Menteri? Kita boleh lihat sekarang ini, ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti biasa kekal, tenang, tak melatah dengan berbagai gelagat politik dalam masa tempoh yang kritikal ini. Dan kita sebagai penyokongnya harus memberikan kepercayaan, keyakinan. Jangan kita nak cuba percaya ke sebarang persepsi, ya, macam-macam teori yang ada pada ketika ini. Kita nak tenangkan diri kita bahawa apa yang Datuk Seri Anwar melakukan itu adalah satu tanggungjawab, amanah yang kita berikan kepada beliau, iaitu untuk mendapatkan mandat rakyat. Sama ada berjaya atau tidak, itu tidak akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Allah akan tanya, adakah kamu berusaha? Adakah kamu menjalankan tugas kamu sebagai ketua pembangkang, ya, sebagai ketua kepada Pakatan Harapan ini, yang apabila kerajaan kamu telah pun dikhianati, apa yang kamu lakukan? Apakah usaha yang kamu lakukan? Itu akan dipersoalkan. Ya, rakyat juga mempersoalkan. Sama ada kamu berjaya atau tidak, itu soal lain. Ya. Kita di bawah, sedaya upaya kita, apa yang boleh kita mampu, yang kita lakukan, kita boleh lakukan untuk membantu usaha beliau. Ya. Kalau tak boleh, kita hanya boleh mendoakan. Dan sekiranya beliau gagal, kita haruslah juga menerimanya sebagai satu ujian bagi kita, kerana sudah menjadi adat dan juga resam, ya. Dalam dunia ini, nak mengangkat orang baik ini tak mudah, saudara. Nak mengangkat orang baik ini banyak onak dan durinya. Tetapi kalau nak mengangkat orang jahat, ya, sekelip mata boleh diangkat. Kerana dalam dunia ini lebih ramai orang jahat daripada orang baik. Jadi tak peliklah kalau orang jahat itu mudah untuk diangkat dan orang baik ini sukar sekali untuk diangkat. Kalau ada peluang pun orang baik ini naik, sudah pasti orang jahat akan cuba sedaya upayanya untuk menghalang orang baik ini akan naik. Ya. Malaysia ini, kalau Perdana Menterinya dapat Perdana Menteri yang anti rasuah, Perdana Menterinya yang jujur, amanah, sudah pastinya semua menteri juga adalah menteri yang anti rasuah. Sudah pastinya pegawai-pegawai kerajaan juga pegawai-pegawai kerajaan yang anti rasuah. Ya. Bak kata pepatah Cina, ikan busuk bermula daripada kepala. Ya. Kalau kepalanya kaki rasuah, kalau pegawai-pegawai bawahan ni pun tak suka rasuah, tapi sikit sebanyak terlibat, ya, bersubahat dengan rasuah ini.
Sebab itu kepala itu penting. Kalau pada menteri ataupun menteri itu adalah orang yang tak suka rasuah, benci kepada rasuah, pegawai-pegawai di bawah sudah pastinya akan takut kepada amalan rasuah dan akan menjauhi amalan-amalan rasuah ini. Jadi inilah yang dibimbangi oleh orang-orang yang kaki rasuah, inilah dibimbangi oleh orang jahat ya, apabila orang baik itu diangkat sebagai pemimpin. Jadi kita kalau kita yakin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seorang yang boleh kita tampilkan sebagai Perdana Menteri yang boleh melakukan reformasi dan perubahan kepada negara ini, maka kita haruslah membantu beliau dengan apa cara sekalipun ya. Supaya kita dapat memberikan sokongan moralnya, sokongan moral kita kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk terus berjuang ya, kerana kita tidak ada kemampuan, kita tidak ada keupayaan. Beliau hanyalah beliau sajalah harapan kita untuk mengembalikan semula mandat rakyat ini ya. Dan ramai di luar sana yang tidak begitu faham dengan kebenaran politik ini, dan ramai yang terpengaruh dengan mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini orang yang cuba mengambil kesempatan dalam keadaan sekarang ini ya untuk menampas kerajaan sebagainya. Kita hendaklah jelas, kita nak terang kepada mereka mengapa Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan ini ya. Mengapa beliau lakukan ini tidak seperti tepat seperti yang tahun-tahun yang lalu ya, walaupun kita dalam PRU yang ke-13 kita juga menghampiri kemenangan yang agak besar ya. Kita tak jadi kerajaan tetapi kita dapat 51-52% sokongan patusan, tetapi kita kurang jumlah kerusi, maka kita tidak dapat jadi kerajaan ketika itu. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak melakukan apa-apa ya, kerana ketika itu bukan kerajaan, kita tidak jadi kerajaan ya, dan beliau terus berusaha. Tetapi kenapa sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan sedemikian? Kerana kerajaan itu asalnya adalah kerajaan Pakatan Harapan, tetapi kerajaan ini dikhianati, kerajaan ini telah pun dirompak, maka adalah menjadi tanggungjawab beliau ya untuk mendapatkan kembali kerajaan yang telah dirompak itu ya. Soal sama ada berjaya ataupun tidak, itu soal yang kedua ya. Soalnya beliau telah berusaha dan kita juga sama-samalah ya berusaha. Okey, Faiz Ahmad kata akhir zaman orang khianat akan diangkat. Itu betul ya. Jani Said, kerugian besar kepada Malaysia jika sosok seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tak diketengahkan untuk menunjuki pimpinan negara. Kemudian Muhammad Syarudin ya, ni tulisan Jawi tu. Khabar FM bersiaran lewat je sekarang ni. Ini bukan Khabar FM ni, ini live ya, radio pun dalam bersiaran ni. Okey, teruskan perjuangan, lawan atau tak lawan katanya. Mat Porang, Maha Zalim, Maha Kejam, Maha Fir'aun, semua ada ya. Dah timbul lah sekarang ni ya, nama Maha Zalim ya. Mawardi Cik Aziz, terima kasih. Apa khabar orang Kem 10? Dol Hilman, Sewan Wahab, Zack Zaidi ya. Adam Akim, Hazlan Hashimura, Muhammad Kusairi, Muhammad Syah, Tun Teja kita daripada Pematang Pauh, Erdina Safinas ya. Mustami Junid, Faizal Abdul Rahman, Muhammad Nur, Cempaka Sari, Yusuf Latif daripada Lukut ya. Fauziah Haji Talib, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pilihan rakyat Malaysia. Okey, anda boleh juga nyatakan pendapat anda di dalam page Istana Negara ya. Saya pun ada komen kat situ. Minta rakan-rakan ya yang simpati dengan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, nyatakan komen-komen yang positif ya. Kita mohon ke bawah duli Tuanku Tuan Agong untuk memberikan keadilan ya, memprosesnya isu ini dengan tenang ya, dan penuh bijaksana lah. Jadi ada masuk page Istana Negara, anda boleh type dekat Facebook Istana Negara, berikan komen-komen, perbanyakkan komen kita, memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga memberikan sokongan kepada ke bawah duli Tuanku, sampai mendoakan kesihatan beliau agar beliau dapat melakukan keputusan yang baik, adil dan juga tenang. Itu kita harapkan. Ada page ya. Saya dah komen itu dan ramai teman-teman kita pun dah komen dekat situ. Jadi kita kena perbanyakkanlah ya untuk menandakan bahawa rakyat Malaysia majoritinya mahukan perubahan ya. Rakyat Malaysia majoritinya menolak Muhyiddin dan ahli parlimen juga sebenarnya majoritinya menolak Muhyiddin. Itu adalah fakta kerana Muhyiddin sehingga hari ini gagal memberikan jumlah yang menyokongnya seperti mana yang telah Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan ya.
tidak cukup dengan satu surat daripada Presiden UMNO mewakili parti UMNO untuk menyatakan Muhyiddin dapat sokongan, ya. Kerana bukan parti yang menentukan sokongan kepada beliau, tetapi ahli-ahli parlimen, ya. Zahid Hamidi menyatakan atas nama parti dan beliau pun tidak menyaraikan ahli-ahli parlimen yang mana sokong Muhyiddin, ya, atas nama parti. Jadi itu tidaklah satu bukti menandakan itulah sokongan Muhyiddin terima, ya. Kerana di dalam ramai 30 lebih ahli-ahli UMNO, ya, berapakah sebenarnya yang betul-betul menyokong Muhyiddin, ya. Saya tak katakan yang tak sokong Muhyiddin itu sudah pastinya sokong Anwar. Tak semestinya begitu. Tapi yang kita nak tunjukkan adalah Muhyiddin tidak dapat sokongan. Ya, Muhyiddin tidak dapat sokongan. Jadi siapa yang dapat sokongan? Itu kembali kepada parlimen menentukan, ataupun ke bawah duli tuanku untuk mengadakan temu bual dengan semua ahli parlimen. Ya, baru kita tahu siapa sebenarnya yang mendapat sokongan untuk menjadi Perdana Menteri, ya. Tapi sehingga hari ini Muhyiddin tidak menyatakan sokongan yang beliau perolehi, ya. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar itu masih lagi on track, masih lagi sehingga malam ini, ya, sehingga pagi ini masih lagi on track, ya. Senarai itu masih kekal bersama beliau dan beliau masih lagi memperolehi sokongan yang majoriti. Walaupun datang mana-mana parti pun untuk menyatakan media, menyokong dan sebagainya, tetapi yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sokongan ahli parlimen yang ingin bersama dengan beliau. Jadi kita harapkan supaya proses ini berjalan dengan baik dan kita harapkan masa tidak begitu berlanjut, ya, untuk mengatasi kemudian ini sepatutnya disegerakan, kerana ini melibatkan kepimpinan negara, melibatkan keadaan ekonomi negara, pengurusan negara, sepatutnya ia diutamakan, ya, dan kita doakan agar ini berjalan dengan baik. Okey. Nur Dilam terbaik katanya, ya. Datuk Seri Ibrahim terbaik. Husna Mat 9, Datuk Seri Ibrahim Menteri ke-9, insya-Allah. Okey, sekarang ni dah menghampiri pukul 1.40 pagi. Cukup sampai di sini saja. Cuma pesanan saya adalah semua saya boleh bagi kenyataan apa yang saya perolehi, ya, yang saya perolehi, iaitu bahawa Datuk Seri Ibrahim masih lagi mempunyai numbers, masih lagi mempunyai harapan dan kita berada di on track sehingga ke awal pagi ini, ya. Esok lusa wallahu alam. Dan selagi Datuk Seri Ibrahim tidak menarik balik kembali suratnya untuk menyatakan kepada Agong bahawa beliau ada mempunyai sokongan, selagi itulah beliau ada sokongan sebenarnya, ya. Kalau Datuk Seri Ibrahim tidak ada sokongan, sudah pastinya Datuk Seri Ibrahim akan menarik kembali surat itu kerana beliau tidak akan mampu untuk bertemu dengan Agong untuk menipu dan Tuan Agong menyatakan beliau ada sokongan, ya. Kalau beliau ada, beliau katakan ada. Kalau beliau tak ada, beliau akan tetap katakan tak ada, kerana untuk menipu istana ini bukan satu kerja yang main-main, ya. Sebab itu kita katakan selagi ada Datuk Seri Ibrahim masih lagi menanti prosesnya, bermakna Datuk Seri Ibrahim masih ada numbers. Lari 2-3 orang itu biasa. Sebab itu Datuk Seri Ibrahim letakkan jumlah yang tinggi, ya. Beliau tidak akan buat langkah ini kalau beliau hanya ada 5 ataupun 6 orang. Bila masa saja boleh berubah. Tapi beliau mempunyai jumlah yang tinggi, dan yang jumlah yang tinggi itu pun bukan yang terdiri daripada semua ahli-ahli UMNO, bukan semuanya ada Parlimen UMNO, daripada berbagai parti politik yang juga termasuk bebas, ya. Walaupun tidak mengisytiharkan secara terbuka. Kerana ini bukan kita tak faham strategi, tidak boleh didedahkan secara terbuka. Tak dedah pun dah terdedah dah, ada surat daripada istana dan sebagainya, ya. Dan ada tekanan-tekanan yang sedang berjalan sekarang ini. Sebab itu saya katakan, selagi kita tidak melihat kenyataan daripada Datuk Seri Ibrahim untuk menarik kembali suratnya yang menyatakan beliau ada sokongan, maka kita nak yakin bahawa Datuk Seri Ibrahim masih lagi ada numbers, cuma memerlukan masa yang ditetapkan oleh istana untuk urusan-urusan ini selesai, ya. Walaupun ada pihak mengatakan kena ada Perdana Menteri interim, ada pihak mengatakan kena uruskan di parlimen dan sebagainya, itu bukan dalam plan Datuk Seri Ibrahim, ya. Kalau nak tunggu parlimen, Tun Dr. Mahathir sendiri pun dah lama dulu pun buat usul, tak pernah dibawa di parlimen pun, ya. Sekarang ni pun dah banyak berbelas desakan supaya undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Itu pun kita tak tahu sama ada speaker berani atau tidak berani untuk bawa di parlimen. Sebab itu
isu undi percaya atau tidak kepada Muhyiddin dalam parlimen ini bukan dalam kotak perancangan ya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana beliau lebih yakin apa yang langkah yang dibuat oleh Muhyiddin, iaitu melalui istana, bukan melalui parlimen, melalui istana membawakan jumlahnya, itulah juga dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita mengharapkan proses yang sama juga diberikan ya, diberikan hak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah tamat PKP ini difahamkan proses ini akan berjalan selepas tamat PKP ya. Jadi kita bersabar dan kita berdoa dan kita mengharapkan agar mandat ini dapat dikembalikan kerana kita berada di pihak yang benar dan dan Allah beri jaminan ya bahawa pihak yang benar ini pastinya akan berjaya juga cepat ataupun lambat ya. Dan cukup setakat ini. Okey, Nasir Ibrahim, PKR DAP dan Amanah mesti kukuhkan serta kawan, jangan terganggu oleh provokasi memecah belahkan pertalapan. Okey, betul Nasir Ibrahim ya. Pak Nan, Datuk Seri Ibrahim terbaik. Okey. Rajani Said, kita nak tuanku faham dan letakkan mandat rakyat di tempat yang sepatutnya. Itu je katanya. Kerana mandat itu adalah suara dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi inilah harapan kita ke bawah duri tuanku. Anda boleh nyatakan pendapat ini ya, komen-komen ini dalam page Istana Negara ya. Kita penuhkan page itu dengan pandangan kita, dengan penuh beradab ya, dengan cara yang paling baik dan juga bersopan ya. Elakkan daripada berkata-kata dengan emosi ataupun kata-kata dengan pertanyaan jijik dan sebagainya, kerana kita tak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tercemar ya dengan komen-komen kita yang tidak begitu baik. Kita mengharapkan pemimpin yang baik kita mesti usahakan dengan cara yang baik. Okey, sekian. Jumpa lagi dalam mana-mana siaran, sama ada di radio ya, ataupun dalam live Facebook saya. Jangan lupa like, subscribe ya, subscribe YouTube channel saya. Saya masih lagi nak promote YouTube channel saya, Fauzdin Channel kat YouTube. Minta teman-teman subscribe siapa yang masih belum subscribe ya. Kerana insya-Allah sekiranya cukup jumlahnya ya subscribe tu. Bukan nak cari duit dengan YouTube ya, tak cari duit dengan YouTube. Tapi untuk memudahkan saya kalau saya nak buat live, mana live Facebook dan juga live YouTube serentak, itu saja ya. Okey, sekian, jumpa lagi. Selamat pagi dan selamat beristirahat, selamat tidur dan selamat bertugas pada esok hari insya-Allah ya. Semoga kita diberi kekuatan dan semoga kita diberikan taufik dan hidayah ya, dan semoga kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.